Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Mak Jah. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah yang berada di luar sana? Sihat? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa berdoa kepada Allah, semoga anak-anak Mak Jah di luar sana, tak kiralah di mana saja berada, sentiasa di dalam perlindungan Allah, sentiasa sihat walafiat dan dimudahkan segala urusan. Apapun, terlebih dahulu Mak Jah mengucapkan terima kasih kerana anak-anak Mak Jah sudi mengikuti cerita Mak Jah, kisah-kisah misteri yang Mak Jah ceritakan. Pada minggu ini, Mak Jah ingin memberi sedikit kelainan di mana Mak Jah masih menceritakan kisah-kisah misteri, kisah-kisah di alam mistik, alam yang kita tidak boleh nampak tetapi sebenarnya ada. Masih bercerita alam yang sangat luar biasa. Tapi pada kali ini Mak Jah teringin untuk berkongsi pengalaman Mak Jah dengan anak-anak Mak Jah di luar sana. Pengalaman yang Mak Jah lalui sendiri sewaktu Mak Jah menjalani penggambaran drama ataupun filem. Kerana Mak Jah telah agak lama juga di dalam bidang seni, di dalam bidang drama dan filem. Jadi banyak pengalaman yang Mak Jah ingin kongsikan dengan anak-anak Mak Jah di luar sana. Terutamanya pengalaman mistik. Jadi pada minggu ini Mak Jah ingin berkongsi pengalaman di mana Mak Jah pada waktu itu menjalani penggambaran sebuah drama yang bersiri. Kalau anak-anak masih ingat, suatu ketika dulu, seingat Mak Jah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, drama episod yang diberi nama Entity. Sebagaimana yang kita tahu, Entity adalah nama makhluk halus. Ya, kalau dari segi saintifiknya dipanggil entity. Dan episod entity ini adalah episod yang kisah seram yang dialami oleh orang di luar sana, yang ada kebanyakannya kisah benar dan ada juga yang fantasi. Tetapi apa yang Mak Jah ingin ceritakan, kongsikan, kisah Mak Jah ini dalam episod entity itu, tajuknya adalah Makcik Karipap. Makcik Karipap ini adalah sebuah kisah misteri atau kisah seram yang berlaku di asrama. Menurut kata produser, kisah ini memang benar-benar berlaku. Kalau kita tanya budak-budak yang duduk di college, di asrama, mereka agak familiar dengan kisah Makcik Karipap. Jadi dalam cerita tu Mak Jah memegang peranan sebagai Makcik Karipap. Di dalam drama siri Makcik Karipap ini, Makcik Karipap itu adalah Mak Jah dan
Dia seorang yang mengamalkan ilmu hitam. Tujuan dia untuk cantik dan sentiasa muda. Jadi, apa pengalaman yang mengerikan yang berlaku kepada Mak Jah? Makcik Karipap ni, dia seorang penjual karipap dan juga pengamal ilmu hitam. Tahu apa yang dia buat? Dia menculik manusia ataupun orang di sekitarnya dan dia pukau mereka, kemudian dia potong orang tu, kemudian dia ambil daging manusia itu dan dia buat inti karipap dia. Itulah yang misterinya. Tetapi cerita ini memang agak mengerikan, agak menakutkan, kerana setiap petang dia akan berjalan berlega-lega di kawasan perumahan, di flat-flat murah, dan dia akan menjual karipap. Karipap, karipap, karipap panas. Apabila ada orang membeli karipap dia, mereka akan ketagih dengan karipap dia dan karipap dia sangat laku. Di mana dia akan menculik mangsanya. Dan pengalaman yang Mak Jah alami sepanjang penggambaran, di mana ada babak-babak yang Mak Jah terpaksa bermain dengan mentera-mentera, bermain dengan makhluk halus. Dia terasa seolah-olah meresap ke dalam diri Mak Jah, di mana ada satu babak tu Mak Jah pun dah tak ingat apa dialog yang Mak Jah lontarkan, tetapi menurut kata director, dia sangat real, seolah-olah macam bukan Mak Jah yang melakonkan, di mana Mak Jah baca mentera dan dia menari. Dia menari dan dia puja. Lepas tu seolah-olah ada benda yang masuk ke dalam badan Mak Jah dan Mak Jah berlakon dengan rasa yang sangat luar biasa, yang rasa yang macam naik syekh. Lepas tu yang paling ketara, ada satu scene itu adalah scene yang agak besar, di mana Makcik Karipap mengamuk kerana ada pelajar yang telah mengadu kepada ustaz dan ustaz sudah meruqyah, di mana Makcik Karipap ini dia mengamuk dan dia mencari mangsa-mangsanya di college itu, dan mukanya sudah bertukar menjadi sangat menakutkan, di mana waktu itu Mak Jah sendiri terkejut melihat muka Mak Jah, kerana muka Mak Jah dah jadi sangat lain. Walaupun makeup artist dah solidkan Mak Jah, tetapi Mak Jah dapat merasakan yang muka tu macam seolah-olah macam bukan muka Mak Jah. Dengan matanya yang besar, dia mengetuk pintu di malam hari dan dia berbunyi, "Karipap, karipap panas." Karipap di malam hari. Bayangkanlah. Lepas tu tak habis syuting lagi. Mak Jah dah rasa tak sedap hati, kerana bermula pada saat itu badan Mak Jah semua dah sakit. Mak Jah terasa sangat berat. Tengkuk Mak Jah ni macam ada benda yang sangat berat sedang duduk betul-betul di tengkuk Mak Jah. Tapi Mak Jah tak boleh buat apa-apa kerana cerita tu tak habis lagi. Jadi Mak Jah terpaksa jugalah menahan kesakitan dan habiskan juga syuting dengan rasa yang sangat berat, yang tidak selesa, betul-betul berat. Dia seolah-olah Mak Jah jadi membongkok, tetapi tak tahu
tahu, Mak Jah rasa tak ada apa pun dekat belakang. Tapi dia seolah benda yang sangat berat dan sangat sakit di belakang Mak Jah. Sampai pinggang Mak Jah pun rasa sakit. Lepas tu apabila habis syuting, kami pun bergambar beramai-ramai. Yang jadi peliknya anak-anak, apabila kami siap bergambar, produser datang kepada Mak Jah dan dia bertanya, "Mak Jah, tengok apa yang ada dalam gambar tu." Anak-anak tahu apa yang berlaku. Mak Jah seperti nenek tua yang membungkuk, yang di belakang dia membonjol, yang dia duduk begini. Itu apa yang di dalam gambar tu. Muka, memang muka Mak Jah, tetapi ada benda lain di belakang yang macam membonjol dan seolah-olah macam dia macam duduk macam ni dan sangat menakutkan. Mak Jah tak sedap hati. Itu hari terakhir kami syuting dan Mak Jah terpaksa balik ke rumah. Bila Mak Jah balik ke rumah je, Mak Jah pun mandi. Mak Jah ambil daun bidara. Ini seperti yang diajar kat lu Ustaz. Sebab Mak Jah selalu berlakon cerita-cerita hantu. Jadi Ustaz ajar Mak Jah macam mana untuk pulihkan. Bila Mak Jah ambil lah daun bidara dalam angka yang ganjil, 7 ke 11 ke 21, Mak Jah mandi, Mak Jah ramas, Mak Jah selawat, baca Fatihah, baca ayat kursi, Mak Jah mandi. Bila Mak Jah mandi, Mak Jah rasa telinga Mak Jah macam meletup. Psh. Mak Jah rasa badan Mak Jah ringan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dah ringannya badan aku ni, Alhamdulillah. Jadi Mak Jah tahu benda tu rupanya hantu Makcik Karipap telah masuk ke dalam badan Mak Jah. Itulah yang Mak Jah pegang selama beberapa hari, 10 hari ke Mak Jah syuting. Itu adalah pengalaman Mak Jah yang sangat mengerikan di masa syuting episod Entiti yang tajuknya adalah Makcik Karipap. Dan sebenarnya bukan pengalaman ini saja, banyak lagi pengalaman yang Mak Jah akan kongsikan dengan anak-anak di luar sana. Pengalaman Mak Jah berlakon filem hantu, cerita hantu yang kadang-kadang memang dia akan mengganggu kami sebagai pelakon, kerana kami memanggil dia, membaca mentera, semuanya adalah menjadi orang kata menjadi kegemaran di alam sana. Tapi ini juga pengalaman pelajar kolej yang dia bukanlah mengenai Makcik Karipap, tetapi pengalaman anak buah Mak Jah yang pada masa dulu dia pernah duduk di asrama. Dan ini satu cerita yang sangat mengerikan, di mana dia kata biasalah kalau dalam asrama dia mungkin ada empat katil, mungkin ada yang 2, ada yang 4, mungkin ada yang double decker dan ada yang 2. Tetapi seingat Mak Jah yang pengalaman anak buah Mak Jah ni, dia yang double decker. Jadi dia kata pada satu hari tu, ini apa yang dialami oleh kawan dia. Mereka biasalah mereka sibuk, kadang-kadang mereka buat ulang kaji malam-malam, so mereka pun tidur. Tetapi ada seorang pelajar ni, dia susah nak tidur. So dia apabila semua dah masuk tidur, bubuh selimut, semua dah tutup lampu, dia dengar apa anak-anak? Dia dengar di tepi tingkap asrama suara berbunyi. Suara nenek tua. Tak tahulah suara Makcik Karipap ke suara siapa, tetapi suara tu berbunyi. 1 tidur, 2 tidur,
3 tidur, 4 tak tidur lagi. Itulah bunyinya anak-anak. Dan itu sangat menakutkan anak buah Mak Jah sampai sekarang. Kalau dia bercerita dengan Mak Jah, bulu roma dia akan naik. Bukan saja dia, Mak Jah bercerita pun Mak Jah rasa naik bulu tengkuk Mak Jah. Kerana itu sangat menakutkan. Suara siapakah yang berbunyi itu? Jadi itulah dia anak-anak. Inilah cerita pengalaman Mak Jah pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu hadapan Mak Jah akan bercerita lagi pengalaman mistik Mak Jah semasa Mak Jah membuat penggambaran mungkin drama ataupun filem cerita-cerita hantu apa yang Mak Jah alami. Okey, tetapi seperti biasa Mak Jah ingin berpesan kepada anak-anak Mak Jah di luar sana, jangan leka hidup di dunia ni kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.